Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah menentang pasukan KL City, yang mana keputusan memihak kepada tiada siapa-siapa. Sebab apa? Sebab kedua-dua pasukan terikat dengan keputusan 2 sama. Gol pasukan KL dijaringkan oleh Gian Carlo dan juga Akram Mahinan, dan gol pasukan Sabah dijaringkan oleh Dominic Tan serta free kick dari Sadir Ramdhani. Pada perlawanan ini, kedua-dua pasukan sebenarnya mempunyai persamaan apabila kedua-dua pasukan tidak mempunyai true striker ataupun striker tulen dalam perlawanan ini ketika mereka bertembung antara satu sama lain. Sebab itulah kita boleh lihat untuk perlawanan ini, gol yang terhasil pun dijaringkan melalui set pieces dan juga dijaringkan oleh seorang defender yang membuat overlapping, iaitu Dominic Tan. Jadi memang persamaan kedua-dua tim ni, tak ada striker. Sabah tanpa Embalo dan KL tanpa Roman Morales dan juga Jordan Mintah. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah lah. Apakah perkara sebenarnya yang saya suka tentang pasukan Sabah pada perlawanan ni? Yang pertama saya suka adalah di second half, apabila mereka ataupun Datuk Ong Kim Swee membuat pertukaran, membawa masuk Amri Yahya di bahagian hadapan. Yang mana kemasukan Amri Yahya di bahagian hadapan, barulah kita nampak yang bahagian serangan pasukan Sabah ni mula lebih efektif untuk link up play di kawasan final third ataupun di box pasukan KL. Mereka boleh cuba untuk masuk, mereka ada orang yang tunggu, berbanding di first half yang mana mereka bermain seakan-akan tiada striker. Memang tak ada striker lah, apabila Stuart Wilkin dan juga Badrul Bahtiar lebih kepada untuk drop daripada position mereka bagi involve dengan build up ataupun gameplay di bahagian setengah ataupun di bahagian wide area. Jadi kemasukan Amri Yahya agak memberi impak yang positif kepada bahagian serangan pasukan Sabah daripada segi link up play dan daripada segi mereka punya penglibatan di dalam D-box. Itu perkara yang pertama yang saya suka. Yang kedua, apabila berbicara tentang pasukan Sabah ni, ada perkara yang kedua yang saya suka adalah gandingan di bahagian tengah, iaitu defensive midfielder Gary Steven Robert dan juga Pak Tae-Soo. Bagi saya, kedua-dua pemain ini menjalankan tugas dengan sangat baik daripada segi mengganggu dan juga menghalang beberapa gerakan ataupun build up play yang cuba dilakukan oleh pasukan KL City. So, mereka berjaya membuat tugas secara defensively, berjaya untuk bertahan dengan baik, membantu bahagian pertahanan dengan baik, dan mereka juga involve untuk menyerang pasukan KL City dengan baik. So ball position di bahagian tengah nampak Sabah lebih kontrol dan lebih dominance, dan dibantu pula dengan Stuart Wilkin serta Badrul Bahtiar yang selalu drop untuk membantu Gary dan juga Pak Tae-Soo untuk buka game di bahagian tengah. Jadi Pak Tae-Soo dan juga Gary Steven Robert memang antara key player untuk pasukan Sabah di bahagian tengah untuk dominance dan juga start the build up lah untuk perlawanan ni. Daripada segi menyerang dan juga bertahan, mereka berdua adalah player yang dominance ataupun player yang stabil daripada melakukan kedua-dua kerja tersebut. Sama ada dari segi bertahan mereka bagus, dari segi menyerang pun mereka bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya suka tentang game ni adalah tentang Sadir Ramdhani, yang mana Sadir Ramdhani pada game ni memang kita nampak dia pada awal pun telah memberikan beberapa ancaman yang berbahaya ke arah pertahanan pasukan KL City dengan gerakan-gerakan yang berbahaya. Gelecekan beliau memang sangat licin, sangat solid, sangat smooth, dan memang baguslah. Dan free kick beliau memang boleh dikatakan satu teknik yang sangat cemerlang daripada Sadir untuk meletakkan bola di dalam jaringan. So Sadir di belah kanan bermain sudah bagus, cumanya untuk perlawanan ni dia agak sedikit tenggelam apabila kurang mendapat support sama ada daripada bahagian tengah, iaitu daripada Stuart Wilkin ataupun Badrul Bahtiar, ataupun beliau juga kurang mendapat support daripada Rawisin Batuil yang beraksi sebagai right back pada perlawanan ni. Boleh dikatakan agak pasif ataupun tidaklah terlalu naik membantu membuat overlapping bagi membantu Sadir di bahagian kanan. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya katakan tentang pasukan Sabah adalah mengenai build up mereka. Build up mereka sentiasa berpaksikan kepada back 2 dan mereka akan push atau Linus ataupun Rawisin Batuil untuk berada di bahagian hadapan
untuk cover up ataupun memberi support kepada bahagian wide area. Jadi Artulinus di bahagian kiri waktu ketika build up pasukan Sabah, itu adalah satu gerakan yang dah cemerlang yang boleh dikatakan untuk Alto. Alto sangat cemerlang untuk naik dan turun di bahagian kiri, memberi support kepada Taiki dan juga memberi support kepada Fahan di second half. Tetapi daripada segi distribution ball, beliau agak kurang lah, sebab untuk perlawanan ni memang Sabah agak kritikal di bahagian serangan. Dan untuk centre back Jackson dan juga Dominic Tan, mereka bermain dengan sangat baik daripada segi ball position. Mereka berjaya untuk membentuk disiplin yang sangat bagus di bahagian pertahanan, dan saya boleh puji kepada Dominic Tan untuk perlawanan ni apabila beliau berani untuk membuat overlapping sebagai seorang centre back. Jarang-jarang kita lihat overlapping dilakukan oleh seorang centre back, tetapi untuk perlawanan ni memang Dominic Tan is another level. Beliau berani untuk tinggalkan position untuk involve dengan build up tersebut, dan hasilnya beliau berjaya untuk dapatkan gol. Dan yang paling penting tentang gol daripada Dominic Tan ni, bukan hanya daripada segi overlapping yang dilakukan oleh Dominic, tetapi daripada segi reaction yang pantas diberikan kepada Dominic ataupun yang diberikan oleh Dominic apabila bola tu muntah, yang mana dia boleh react dengan cepat untuk rampas bola tu dulu untuk melakukan percubaan terus sebelum Akram berjaya untuk keluarkan bola. So bagi saya dia punya reaction, dia punya awareness dalam padang kepada bola tu memang sangat-sangat cepat lah untuk perlawanan ni. Itu yang saya suka untuk pasukan Sabah. Tetapi untuk pasukan Sabah pada perlawanan ni boleh dikatakan mereka mempunyai beberapa permasalahan yang sangat kritikal. Yang pertama, apa yang boleh saya cakapkan, mereka tak ada pure striker untuk involve ataupun menjadi target man ketika mereka melancarkan build up. Kita boleh tengok Badrul Bahtiar cuba diletakkan sebagai goal poacher ataupun target man di bahagian hadapan, tetapi perkara tersebut beliau perlu bermain ataupun combination beliau bersama dengan Stuart Wilkin nampaknya tidak beberapa menjadi apabila kedua-dua pemain ini sering untuk drop lebih kepada bahagian midfield untuk membantu build up yang cuba dilakukan. Dan apabila mereka cuba untuk meletakkan diri mereka di bahagian hadapan, boleh dikatakan mereka bukanlah seorang pemain striker yang memang sebenar-benarnya striker. Nampak yang mereka struggle untuk bermain di posisi tersebut. Dan Stuart Wilkin pun saya nampak beliau berusaha dengan begitu baik untuk meletakkan diri sebagai seorang striker. Tetapi kita kena faham, apabila itu bukan posisi anda dan anda adalah seorang midfield yang cuba diletakkan di bahagian striker, kita nampak usaha tu ada, tetapi corak permainan anda akan menjadi agak sedikit terumbang-ambing ataupun boleh dikatakan tidak menjadi sangat. Nampak yang akan nampak kestrugglean anda cuba untuk adapt dengan taktikal tersebut, yang mana Stuart Wilkin dia cuba untuk meletakkan diri dia di bahagian hadapan untuk buat larian di belakang pertahanan, untuk letakkan diri, nampak semua benda tu, tetapi beliau tak boleh nak adapt dengan terlalu cepat lah. Jadi boleh saya katakan kelemahan pasukan Sabah yang ketara adalah bagaimana mereka nak cari seorang striker yang boleh adapt dan boleh terima bola daripada pemain-pemain yang berada di bahagian midfield ataupun bahagian winger pada seperti perlawanan semalam lah. Gerakan dah cantik di kiri, di kanan, di tengah, tetapi mereka tak boleh nak cari ataupun tak boleh untuk supply bola ke bahagian hadapan. Untuk Badrul Bahtiar pula, apa yang perlu kita faham, beliau boleh bertindak sebagai second striker, tetapi beliau masih lagi memerlukan support kepada beliau untuk orang yang betul-betul striker ataupun striker tulen berada di hadapan beliau untuk memaksimiskan kemampuan beliau yang boleh untuk memberi ruang kepada striker tersebut untuk menjaringkan gol. Jadi memang nampak struggle lah dua orang ni bermain dalam satu posisi yang mana bukan posisi kebiasaan mereka pun. So memang itu masalah yang pertama untuk pasukan Sabah lah, kelemahan lah, kekurangan. Yang kedua adalah daripada segi mereka punya support di bahagian winger. Untuk bahagian kiri Artulinus tak ada masalah, cumanya untuk game ni kita boleh tengok Rawisin Batuil seakan-akan dia tak memberi support sangat kepada Sadil Ramdhani, yang menyebabkan Sadil banyak dapat bola dan kehilangan bola. Dan di bahagian tengah pun kita boleh nampak Pak Tesu dan juga Gary, mereka agak pasif, bukan agak pasif, mereka more to defensif dan mereka akan involve untuk build up sekiranya mereka perlu, tapi Gary lah yang akan selalu naik dan turun. Jadi benda tu mereka terlalu orang kata apa, gap antara bahagian tengah, bahagian wing dan juga bahagian attacking agak terlalu jauh. So Sadil banyak kali dapat bola di bahagian wide area, beliau kurang dapat support, right back tak buat overlap, so banyak gerakan-gerakan ataupun gameplay banyak tersangkut. Tetapi apa-apa pun semalam gameplay Sabah daripada segi menyerang dah lawa, cumanya daripada segi execution, daripada segi striker, memang itu yang menjadi permasalahan kepada
pasukan Sabah bagaimana mereka nak menjaringkan gol. Dan yang terakhir boleh saya katakan Sabah perlu baiki, terutamanya ketika situasi set pieces daripada segi man to man marking lah. Sebab mereka semalam lepaskan 2 gol yang mudah daripada segi set pieces. Giancarlo free header, Akram Mahinan pun lepas, tak ada orang marking dia, tandukkan macam tu je. So mereka perlukan lebih awareness dan mereka perlu lebih man marking dan juga gunakan ketinggian yang ada untuk memastikan ketika situasi set pieces mereka tidak berjaya ditewaskan dengan mudah. Yang tu yang perlu diperbaiki untuk pasukan Sabah. Kita masuk pula untuk pasukan KL City. Untuk pasukan KL City, apa yang boleh saya komen untuk perkara positif adalah mengenai Hakimi, player muda mereka yang diletakkan di bahagian hadapan. Walaupun bukannya bertindak sebagai seorang striker tulen, tetapi beliau menunjukkan kesungguhan. Samalah macam Stuart Wilkin dengan Badrul Bahtiar di bahagian serangan Sabah. Beliau diletakkan di bahagian hadapan untuk KL City, Hakimi ni. Dan kita boleh nampak beliau juga berkeserangan di bahagian hadapan, tetapi kita boleh puji daripada segi work rate. Kita nampak kerajinan beliau, positioning beliau, dia berani untuk dribble pemain-pemain Sabah walaupun berkeserangan. So benda tu boleh saya pujilah. Hakimi ni sekiranya dia dapat support yang lebih, dia dapat bantuan yang lebih, ada orang backup dia, saya rasa dia boleh bawa bola lagi pergi depan dengan lebih better lah. Tetapi semalam dia banyak isolated, dia banyak, orang kata KL banyak main long ball dan more tu untuk menyerang menggunakan direct ataupun long ball lah untuk cari Hakimi ataupun buka game kepada Hakimi. Hakimi bawa bola pergi depan seorang-seorang. So benda tu yang menjadi permasalahan kepada bahagian KL. Itu yang pertama yang boleh saya puji tentang Hakimi. Ya, dia adalah player yang rajin dan ada keupayaan untuk menyelah dalam masa ke masa lah. Kita boleh tengok nanti, kita boleh follow up untuk bakat beliau. Yang kedua, kalau kita lihat kepada pasukan KL City ni, mereka bermain dengan simple je. Attack guna Paulo Josue, Hadi Azman dan juga Hakimi. Tetapi yang paling menarik adalah tentang Paulo Josue, yang mana kita boleh tengok killer pass. Beliau banyak buka game kepada Hakimi, kepada Hadin dengan passing-passing yang memang orang kata apa, vision dan juga kreatif. Passing yang membolehkan mereka ada peluang ataupun chances untuk score the goal. So Paulo Josue boleh saya katakan he is one of the best attacking midfielder daripada segi passing accuracy dan juga vision. Beliau sangat kreatif untuk supply bola ke hadapan, memang sangat-sangat lawa lah. Dia pandai untuk mencari player dan pandai untuk open game. Dan yang ketiga tentang KL ni, apa yang boleh saya katakan, mereka solid daripada segi set pieces. 2 gol yang mereka jaringkan adalah daripada segi set pieces. So mereka memang mempunyai kekuatan dan kelebihan daripada segi set pieces. So hati-hatilah kalau jumpa dengan KL. Walaupun tanpa Jordan Mintah dan juga Romel, mereka masih lagi boleh bermain dengan baik. Dan untuk defender, untuk game ni memang KL agak solid. Mereka berjaya untuk bermain dengan bertahan baik, disiplin bagus. Giancarlo is one of the favourite player pada perlawanan ni. Berjaya membuktikan yang dia beraksi dengan cemerlang, 1 gol, defending bagus dan sebagainya. So beliau pun sangat bagus. Akram Mahinan berjaya put 1 gol. So overall performance untuk KL pada perlawanan ni boleh dikatakan mereka more to defend and melakukan counter, benda tu saja. Dan mereka berjaya membuatkan benda tu dengan sangat baik. Dan mereka berjaya manfaatkan set pieces yang ada. Dan mereka berjaya membawa pulang 1 mata. Is that matter lah, sebab 1 mata di tempat lawan. So yang perlu perbaiki boleh saya katakan untuk game ni, nampaklah yang KL boleh dikatakan agak pasif sebenarnya tanpa Romel dan juga Jordan. Kamal Azizi di bahagian kanan pun more play to defensive, dia tak naik sangat. Tetapi Akram Mahinan pun nampak agresif game ni. So benda tu agak positif untuk pasukan KL apabila mereka tak turun Jordan dan juga Romel, tetapi mereka still lagi boleh convert 2 gol. So benda tu agak positif lah. So mereka akan bertemu dengan Mohun Bagan dalam masa seminggu. So saya doakan mereka boleh masuk ke semifinal AFC Cup nanti. Amin ya rabbal alamin. So itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.